Tes, 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 tes. Hah? Oh, dia automatic. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة جميع المسلمين عليه الصلاة والسلام. قصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وبيسر وتعسر. والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. Yang terhormati Tuan Imam, pengurus seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para ustaz, para alim ulama, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, pada 25 Rabiul Akhir, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman dan taqwa. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk sama-sama menunaikan Jumaat pada tengah hari ini. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurniakan segalanya kepada kita. Baik Allah kurniakan kepada kita taufik dan hidayah. Baik Allah taala kurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan. Baik Allah taala kurniakan kepada kita nikmat, boleh mengecapi segala nikmat atas dunia. Semua ini untuk mengajar kita dan memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita merebut peluang dan ruang yang ada ini. Untuk sama-sama kita mengisi diri kita. Mengisi diri kita dengan sama-sama kita mencari bekalan kita untuk kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada tengah hari ini sebelum Jumaat, masa yang ada bukanlah berarti nak mengganggu tentang nak berintikaf. Jangan lupa sama-sama kita niat itikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Hazal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam masjid ni, sepanjang kita duduk di atas sejadah tu, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala
sebagai orang yang beriktikaf. Bukan hanya beriktikaf ni berarti kita dia berzikir saja dah. Ada yang iktikaf, ada nak baca Quran contohnya. Dan kita ambil ruang supaya iktikaf kita ni diisi dengan sedikit sebanyak, iaitu apa dia? Berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Susah kita nak kalau kita tak berfikir tentang agama Allah, tak berfikir tentang diri kita, di manakah diri kita, ibadah kita contohnya, kan? Apatah lagi hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini saya sambung balik bab yang saya baca pada bulan yang lalu berkaitan dengan soal akidah, berkaitan dengan soal-soal yang menyentuh secara langsung tentang pegangan kita sebagai orang Islam. Sebab tu ayat yang saya baca ni, surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 ni dan 15 ni, Allah kata wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, lalu mereka mengatakan bahawa kami telah beriman dengan apa yang telah sampaikan kepada kami. Mereka kata apa? Kami telah beriman. Mereka mengatakan, tetapi apabila mereka sampai kepada golongan-golongan tertentu, syaitan-syaitan, maka mereka akan kata apa? Sebenarnya kami tak beriman pun. Sebab Allah kata apa? Akhirnya mereka ini innama nahnu mustahzi'un, tak beriman pun. Dan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dan kamu ini hanya memperolok-olokkan saja. Siapa dia kata? Dia kata, ni puak-puak yang tadi, kami ni olok-olok ya. Kami ni bukan betul-betul pun. Maka Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan membalas olok-olokan mereka, dan Allah akan biarkan mereka ini berada dalam keadaan sesat. Ayat ini memberi pengajaran yang cukup penting dalam soal akidah. Kerana orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dan i'tiqad ni kena i'tiqad yang jazat, yang sungguh-sungguh, jangan duk pura-pura. Kenapa? Apabila kita menghadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dahsyatlah. Apatah lagi kita dunia ni kita rasa seronok entah. Depan orang kita boleh kata macam ni, depan orang lain pula boleh kata lain pula. Ada segolongan demikian. Dan syahadah ini apabila mereka ini bersama dengan orang kafir, dia kata kami ni sebenarnya saja dah. Dan akhir yang paling malang sekali, ambil ruang pula mempersendakan agama Islam. Ambil ruang. Ada di kalangan orang Islam ni tak sedar. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook contohnya. Zamanlah kadang-kadang tentang Facebook ni ada makna juga. Sebab apa? Barulah kita menyingkat hati dan perasaan seseorang tentang agama dia. Barulah kita tahu bagaimana sikap orang ni, sikap diri dia ni, kadang-kadang di situlah dia tunjuk perangai dia sebenar. Baik dalam keadaan dia ni beragama, baik dalam keadaan pegangan dia dengan Allah, baik dalam soal dia sayang kepada agama dia. Bahkan ada yang menunjukkan dia sayang kepada agama lain lebih daripada Islam pula. Wa na'udzubillah, ada sedemikian rupa. Kadang-kadang dia tak rasa bahawa benda tu macam tak ada apa lah bagi dia. Sebab biasa dah dia hidup dengan jahiliah, dia rasa tak ada rasa apa. Dia tidak ada rasa apa-apa, seolah-olah benda ni macam tidak memberi makna apa-apa dan kesan apa-apa kepada kehidupan mereka. Tapi dalam bab soal akidah, tuan-tuan, walaupun tak nampak pada zahiriah, tak nampak pada zahirnya, tak nampak pada orang tak nampak, orang tengok tak ada apa-apa, tapi pada pegangan hati kita, i'tiqad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal tengok tak ada apa. Sebab tu Allah ingat kepada kita dalam surah Al-Hajj, Allah kata apa? Wajahidu fillahil haqqal jihad wal tantabakum wa ma ja'ala Allah 'alaikum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wassammakumul muslimin min qablu wa fil hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستعصموا بالله وهو المالكم فنعم مولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu beban yang berat dan susah payah dalam perkara agama kamu, agama bapa kamu iaitu Ibrahim. Dia menamakan kamu orang-orang Islam mengajak dahulu dan dalam Al-Quran supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi Muhammad menjadi saksi dan menerangkan kebenaran perbuatan kamu, supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang kebenaran. Dan dirikanlah solat dan berikanlah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Allah yang demikian sifatnya. Dialah yang sebaik-baik penanggung dan sebaik-baik memberi pertolongan. Sampai hingga peringkat Allah mengirimkan ganjaran yang besar kepada umat dia. Allah seru apa dia? Seru kepada berjihad. Seru kepada apa dia? Seru kepada buat kebaikan. Ini itiqad tuan. Kadang-kadang kita rasa tak apa dah, kita boleh semayang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji, boleh mari masjid, rasa besar dah. Dah. Sebab apa? Kita rasa sekat tu je hak kita. Dah. Tetapi berjihad pada jalan Allah ni luas. Sebab tu saya baca ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. 3 prinsip yang perlu ada kepada sifat orang mukmin. Selain daripada beribadah kepada Allah, apa dia? Ajak orang baik dan cegah kemungkaran. Subhanallah. Sebab tu kerja orang Islam. Ajak orang baik, ajak orang sayang kepada agama, ajak orang cinta kepada agama, ajak orang apa dia? Patuh kepada syariat Allah, patuh kepada agama. Patuh kepada agama ni macam mana tuan? Ikut segala apa yang Allah perintah. Ajak orang meninggalkan kemungkaran. Tinggal benda-benda yang karuk. Ini nak menunjukkan kepada kita sifat apa dia? Sifat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang tidak mengerti makna tauhid dan tidak mengenali orang-orangnya di dalam bidangnya dan tidak mendampingi akan mereka, maka sudah tentulah mereka tidak tahu apa yang dikatakan batas syahadah. Ada orang dia tak peduli soal batas syahadat. Dia kata tak ada apa. Tak ada apa dia kata. Jangan duk peduli sangatlah bab syahadat-syahadat ni. Orang mengucap dia Islam dah. Banyak orang kita ni macam tu lah. Sebab tu akhirnya orang kita ni kebiasaan. Apa dia kebiasaan kita? Macam hari ni kita kebiasaan kita ni hak pakai mask ni tuan. Dulu kita tak pernah pakai, tapi lah ni tak bila nak keluar dia pakai duk jari. Dia pakai duk jari. Sebab apa? Sebab muka kita lah ni sama mahal dengan bayar muka kereta. 1,000. Nampak tak? Nak menunjukkan bahawa ni bernilai walaupun kecil kecil je tapi bernilai. Subhanallah. Baru dah kebiasaan, dah jadi kebiasaan. Bila dah lama ni dah tak ada setahun dah kita menghadapi Covid ni, jadi satu kebiasaan. Walaupun kita masih belum bebas tuan. Hari ni KM Dr. Nur Hisham buat satu kenyataan baru. Apa dia kenyataan dia? Iaitu wabak yang kemungkinan akan meningkat yang cukup menakutkan apabila PKPB dibuka. Bila buka saja tuan, hari ni saja kereta berjuta-juta keluar daripada Kuala Lumpur. Bahkan di Kuala Lumpur kemarin saja 1,400 lebih. Dan wabak yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di Selangor. Di Selangor. Bererti wabak ni dia habis lagi? Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tapi orang pakat tak merengah dah. Sebab lama tak balik kampung. Lama tak balik kampung kata dia. Akhirnya dah jadi satu benda yang tabiat manusia kan. Bila kena kurung lama nak keluar. Nampak tak? Kita nasib baik kali ni tuan, Allah ajar kepada kita. Padahal tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada dah. PKPB ni, PKP kena kurung ni, perintah berkurung ni dah ada dah. Dah berlaku dah. Contoh di zaman Taun. Ketika itu wabak yang sedang meluasa, akhirnya diperintahkan supaya apa? Semua sekali manusia duduk dalam rumah, jangan duduk keluar. Amin tak tahan. Takut kita duduk dengar taman sayur sawi je boleh makan, hak lain semua tak boleh. Semua kena kurung.
taman yang di Sungai Seluang ni lah. Kan? Taman Sawi je bebas, hak lain semua kena buruk. Lobak ke apa ke tak kira lah. Nampak tak? Duduk dalam tu, senyap. Tu pun tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan sebab apa kami saja yang kena, hak lain bebas habis dah. La ilaha illallah. Dah, dia rasa dia kena kongkong pula. Pada hakikatnya pasal orang kongkong tu tahu pasal orang tak kat situ. Orang suruh berkurang sebab ada asbab. Dah, kalau biar saja apa dah jadi kat kita entar. Nah, ni kita takut ni. Kata Nasyang kata apa? Amat membimbangkan dan menakutkan apabila dia buka saja ni. Yang paling takut apa dia? Takut saya balik sana merebak dia naik balik. Dah satu hal pula. Dan satu hal pula yang berlaku. Ni benda ni. Ni pun sebahagian daripada benda yang kita wajib yakin. Dah, sebab apa? Sebab benda ni hak Allah Ta'ala. Dah, Allah Ta'ala yang atur semua ni. Maka kita perlu memahami daripada sudut sebagai orang yang beragama Islam, yang menganut Islam, yang pegang dalam hati kita ni kecintaan kepada agama Allah. Dalam apa? Dalam keadaan kita mentasydikkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang ditetapkan imannya pula ada yang dianggapnya sentiasa dalam kebaikan. Jangan tuan-tuan. Dah, kecuali orang yang dia bertiqad dengan Allah, dia baik. Dah, ada pula yang cuek, ada pula yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada orang yang masuk syurga kerana tiada hisab. Ada pula orang yang dimasukkan ke neraka kerana dosanya, sehingga Allah SWT melepaskannya daripada neraka dan dikurniakan kebaikan baginya, kurniaannya. Ada pun orang yang dicabut imannya pula. Kita mengkaji kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh ulama-ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dah, ada yang tegasnya oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Dan kami menanamkan ahli-ahli kitab ini, iaitu orang-orang Islam dan orang-orang beriman ini, mereka mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW dan sebenar-benarnya apa yang disabdakan oleh baginda. Ada golongan pula kata kami tidak kafir walaupun kami ini daripada ahli-ahli kitab. Dan sebab telah melakukan dosa sewenang-wenangnya begitu saja. Ada di kalangan kita, dia rasa maksum lah, dia rasa hebat. Dah, dia tak main masjid, tak main sembahyang, dia rasa hebat. Kita tak marah tetap, tapi ada sebab perekat macam tu. Pindah banjir, pergi duduk di surau, tapi tak sembahyang. Pelik sungguh. Duduk di surau, dah dengar azan speaker, semua orang duduk sembahyang wawa dalam masjid, dia tak tahu lah. Ni berlaku ni di Taman Kancil kita baru ni. Saya berkukuh lumuh, tuan-tuan tolong daripada petang pergi saya duduk situ. Sampai pukul 12 malam, baru saya balik. Saya tengok dengan mata saya sendiri bagaimana golongan-golongan macam ni tetap. Pasal apa dia tak heran? Pasal tak apa. Mati ada orang tolong baca talqin kat dia, baca orang tolong semayang dekat dia. Ni, hak ni, puak-puak ni. Apa kita nak kata dekat mereka? Ni tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab kita semua. Bukan tanggungjawab hak saya saja. Ni semua orang Islam sini bertanggungjawab. Sebab tuan-tuan ada beradik ke kawan ke teman ke sahabat tentang hak duduk sebelah sana tu hak duduk bawah tu hak Taman Kancil tu, kita maaf saya kena sebut benda ni. Nak marah-marah habis. Dah, saya takut apa di akhirat nanti. Ya ustaz, pasal apa tak tolong saya itu, tak abang pun. Jek. Nampak dah? Dengan aku sekali terkejut dengan kau. Nampak tak? Nampak dah? Sebab dia tanggungjawab. Nah, ni hak bawah Taman Kancil. Tolong pesan dah terlabat. Siapa-siapa yang ada kawan-kawan tu, mai dah masjid. Jumaat tu mai dah. Ni tua agak berat mampu tak mai lagi. Yang apa dah? Hak muda lagi, ni hak tua tak mai. Kenal kita tahu muka mai tak mai tak. Nah. Tak, saya tegur berapa kali dah tegur. Oi, marah. Marah semua. Nampak tak? Dan kita hormati dia sebagai orang saudara kita. Tapi soal kita sampaikan. Ni semua tanggungjawab. Semua tanggungjawab. Nak kena jawab depan Allah Ta'ala. Amin. Kita duk rasa Allah akibat sembahyang 5 waktu tu, hebat dah. Kawan kita. Nampak? Kita duk minum ayak sekali ada, jumpa pantang belajar kopi. Kena roti canai sebiji. Balik hoa-hoa. Nampak? Tak peduli dah. Sembahyang dak ke apa ke, tak kisah. Jangan tetai. Amin. Nampak macam kecil. Nampak? Apatah lagi dalam rumah tangga kita. Hak ni pun besar dah. Subhanallah. Ambil iktibar tuan. Sebab itulah Abdurrahman Auf, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni orang kaya hantarnya. Zaman dulu, ahli perniagaan. Sebab tu menega ni sunnah Nabi
Ya, nega. Tapi janganlah nega sampai tak semayang. Sahabat Nabi tu, ahli perniagaan. Tu pun lewat mari pun, subhanallah. Lewat mari semayang belakang Rasulullah. Lewat mari je. Bukan tak mari. Mari. Tapi masbuk. Tak dapat aula takbir. Takbir haram tu tak dapat. Apa takbir aula tu? Iaitu bersama habis Rasulullah takbir, sambung terus. Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Tu takbir aula. Takbir aula yang kita nak entah. Sahabat ni mari dah hujung. Nabi dah habis dah baca Fatihah. Nabi nak baca surah. Tiba-tiba sahabat ni baru sampai. Tapi Nabi beri salam. Kali-kali tengok ada belakang. Apa Nabi ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, pasal apa ya Rasulullah? Kamu tak dapat aula. Subhanallah. Habis tu ya Rasulullah, macam mana saya nak lepas dosa ni ya Rasulullah? Saya bagi hadiah. Ambillah 200 ekor unta. Nabi kata tak selesai. Tak selesai ya? 200 ekor unta. Nak tembuhkan dosa tak? Kenapa? Kerana tak akad takbir di belakang Rasulullah. Bukan belakang Rasulullah ni. Aula takbir aula tu. Allah ya Allah. Ni kita tak tahu bukan kata takbir. Orang azan, orang ada sembahyang dan surah ni dia relek kat luar tu. Orang sembang habis. Tak sembahyang apa sembahyang. Subuh seorang tak bangkit. Kau nak bangkit sembahyang tak? Bangkit balik basuh rumah. Apa dah? Tak dapat bantuan marah dekat kita. Sebab tu saya kata itu. Saya kata terang dekat dia. Saya kata kalau tak dapat bantuan, jangan marah dekat saya. Tapi saya dapat terang. Yang mai yang kita angkut, buat mai duduk di surau ni pasal apa? Air naik. Apa fikir ada? Pasal apa air tu naik? Allah bagi hikmah hantar pergi dekat surau. Sepatutnya tak payah pergi tak surau. Pergi tak konsiang. Barang sungai. Nampak? Sebab tu saya sebut hak jemaat dulu. Apa dia? Hak kubur, hak orang tak semayang tu. Saya tanya Datuk Mufti, boleh tak kubur ni? Kubur ni dah dikategori kubur memang dulu orang hantar mai jemaat pergi tak di situ. Contoh. Dengar cerita lah. Lepas tu boleh tak kita nak buat kubur Muslim? Mufti kata tak boleh. Mufti kata tak boleh. Kecuali kita kena kerak dulu. Kerak apa? Buat pegang, buat sepadan. Nampak? Siapa tahu tu? Kita tak kisah. Pergi handing semua dah luar tu. Dah mati siapa membuhkan tu semua. Dah kita kena buat macam tu. Ajak sikit anak Korea kita ni kena buat macam tu. Dah kubur kerak dua. Hak sebelah kubur orang Islam, sebelah kubur fasik. Apa dia fasik? Hak jemaah tak main, yang waktu tak peduli, bab aurat akidah apa semua tak peduli, bab Islam tak peduli, kubur sebelah. Boleh buat tak tu. Kena buat macam tu lah. Nampak? Memang nampak macam kurang ajar, tapi kena kurang ajar. Nampak? Dah berlaku dah, bukan zaman kita, zaman dulu dah berlaku dah. Subhanallah. Soal iman tu memang dah itu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 116, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik dengannya, dan dia mengampun yang lain daripada itu akan sesiapa yang dikehendaki. Dosa syirik Allah tak ampun. Tak beriman dengan Allah, tak percaya dekat Allah, tak yakin walaupun dia ni mengucap 2 kalimah syahadah, semayang jarang-jarang sekali. Bila semayang? Hak 2 kali setahun semayang raya. Tengok tuan. Sebab tu kali ni Allah uji kita, nak tengok sampai semayang pun tak boleh nak buat. Semayang raya pun tak ada. Nampak? Allah nak tunjuk pada kita. Tapi orang ni tak ada hak, dia tak nak semayang, bergelora ni nak pinta Allahu Akbar. Dah macam di Selangor, bila tutup balik masjid surau apa semua kan, start daripada awal belah 12 hari tu, kalutnya pontan. Hak yang jiwa tak semayang tak ada siapa. Bila? Tapi ada juga hak jenis melompat tak semayang ni. Dia melompat sat. Lepas tu bila kita buka dia tak main pun. Pak kita buat dah. Tahan saya tengah jalan marah pasal kuci surau. Kuci surau taman saya marah. Pakai luak pendek yang marah pun. Bila kita buka balik tak main pun. Mudah-mudahan dia dengar live ni. Nampak? Dia tak main. Memang saya dia tak ada. Tak pernah main masjid kita, tak pernah main. Nampak tak? Nampak tak pernah main. Ni pakai luak pendek tahan je. Apa ustaz ni? Tahu pun kunci surau ni. Orang nak semayang buat ibadah. Belum macam ahli syurga yang nampak muka masa tu.
Nampak tak? Allah hebat amalan dia, iman dia ketika tu. Marah semua. Tapi bila kita buka surah tak ada dah. Tak ada dah. Hebat. Oleh itulah perkara-perkara yang sedemikian ini yang boleh menyebabkan batalnya iman. Apa dia? Iaitu mengingkari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencelanya. Kadang-kadang kita tak sedar. Perbuatan-perbuatan kita ni kadang-kadang kita rasa syok sendiri. Al-ijabu bin nafsi. Salah satu sifat apa dia? Wabak, penyakit ke dalam jiwa manusia. Al-ijabu bin nafsi. Syok sendiri. Kita rasa kita buat sempurna dah. Orang lain ni ngarut belakang kita seorang ya hati. Nampak tak? Jangan ada pasal entan. Hak yang rasa syok sendiri tu yang terjunan ke awal. Na'udzubillah. Nah, yang syok sendiri ni hak bahaya. Selagi Allah tak uji jangan ada pasal. Nampak warung slow cakap berlembut, tapi Allah tak uji jangan ada pasal. Bang accident dia bakit keluar kereta tumbuk orang dulu baru tanya pasal apa. Nampak pakai jubah serapan elok dah. Kita seria tengok orang nampak elok lah. Salam tak jawab dah. Orang hak nak langgar tu tak ada apa. Dia keluar-keluar bawa tumbuk. Padahal dia langgar orang. Ni saya tengok dengan mata. Wang rupanya tinggal ke elok tadi nampak orang bagus pakcik ni kan. Berakhlak rupanya bertumbuk lah. Kita pergi tanya, pasal apa pakcik? Ni dia langgar saya. Macam mana langgar ni? Cerita-cerita rupanya dia langgar orang. Nampak? Ni kadang-kadang dia kata al-ijabu bin nafsi. Jangan syok sendiri. Lagi Allah tak uji kita, jangan namanya. Lagi yang yang kedua apa dia? Mengingkari dan mencela asma Allah, nama-nama Allah. Mengingkari dan mencela sifat uluhiyah. Dan mengingkari serta mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Ni empat perkara ni dalam berkaitan dengan intiqah kita. Pegangan kita baik daripada perbuatan, perkataan, fi'li dan qalbi, jaga antan. Baik daripada perasaan kita, sangka baik dengan agama Allah. Macam mana kita duk dengar 2-3 hari lepas kecoh pasal menteri besar di Perak. Apa? Contoh. Kan? Kita pun jadi naik syok sama dah. Okay. Tu dia dah mula dah nak pilihan raya. Bunyinya cerita yang kan. Apakah harapan kita? Apakah perasaan kita? Apa dah rasa tak macam mana orang Melayu duduk tak mana, agama kita duduk tak mana, dah hak bangsa duduk tak mana, negara duduk tak mana, ekonomi duduk tak mana, kita baca tak? Dia nak buat putusan kena baca ke semua. Jangan main. Nak baca ke semua tuan-tuan. Macam tengok satu ni hak yang kidai ni. Kena tokok, kena tangkap kirogo. Lah ni kirogo saja ni. Dia jenis macam musim, dia ada musim. Kalau jenis bah accident, bah hari bah accident. Sak bah express tu, sak bah kilang tu, sak bah sekolah tu terjuntan, sak pergi bah macam bah. Dah. Lah ni musim ustaz pula. Ustaz kena rogo. Ustaz kena rogo pula, ustaz rogo orang. Sak ustaz rogo orang. Hari ni kelak pula hari Kelantan. Pengetua sekolah agama rogo orang pula. Hak tutup bomo pula khabar orang. Ya Allah, dia musim. Ni musim ni. Dia main musim ni. Dah. Kadang-kadang kita kena baca polis pun dia polis pun pandai tak. Orang report dia terima. Tapi dia siasat pula nak tengok betul ke dah. Kadang-kadang bukan pasal memang betul. Dia melakukan hubungan seks dengan secara sukarela. Lepas tu bila dah ni apa semua ajak nikah tak mau kok, dia pun buat report rogo. Ada juga jenis macam tu. Ada. Polis pun cerdik lah. Nampak tak? Kita jangan ada cepat. Jangan ada cepat. Apa jenis ustaz? Jangan. Nampak tak? Label ustaz juga yang kena. Nak lain, pendakwah lain. Pendakwah lain. Sebab tu kita kena faham. Orang pendakwah, ulama, da'i, ustaz, dia orang boleh cok semua, ngajak sikit ustaz lalu baca Al-Quran lebih kurang. Nampak tak? Padahal da'i ni dia pun bukan pendakwah tu kan, tak ada. Dia tu nak dakwah tak ada. Dia masuk kumpulan da'i tu pasal nak glamour ya. Dia masuk tu, betul tak ada pun. Betul hak yang kena ini saya bukan semualah tapi ada hak jenis macam tu. Kadang duk makan duit banyak kan. Nak panggil main ceramah main lunas 2,500. Main tak pasal. Dai je pun. Ceramah lebih kurang 2,5 jam lah. Boleh makan nasi pun balik tu. Nampak? Ni bukan dakwah jenis tu. Pendakwah ni lillahi ta'ala. Dah. Bukan kata lillahi ta'ala duit tak ada minyak tak ada. Dah, tu duit minyak kena bagi juga dalam musim dah. Bukan mari dengan kuda. Nampak tak? Bukan mari dengan kuda. Ustaz mari dengan apa? Ustaz mari dengan kuda. Nampak tak?
Dia main kereta. Dah, pakai kereta buruk pun marah kat ustaz juga. Ustaz duduk kat mana ni? Ni baru sampai kat bank lah, yang bank kereta mampus pula. Itulah ustaz beli kereta baru pula. Ustaz beli kereta baru pun tak kena lah. Boy ustaz lah no, pakai kereta besar lah. Nampak tak? Nampak? Serupa tak kena. Jangan tetap. Dah. Yang penting apa dia? Mad'un kita. Apa dia? Nak mengembangkan Islam, nak menyampaikan tak dia, nak menyampaikan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga agama. Sebab tu kita benda-benda macam ni kena jaga. Tengok dulu apa dia ni zaman lah tuan. Nak fitnah saya tengok tu dia macam-macam duk masuk dalam Facebook lah apa tu ngarut. Dah tak pikir dia lah dia nak kali pada kadang-kadang geram juga. Tapi apa dah, apa pun kita bersangka baik. Sangka baik kepada apa? Sangka baik dalam keadaan semua perkara. Kita kena ada husnuzon ni, kena ada. Jangan duk cepat sangat. Apa hantar kita perempuan lalu hantar terus kat orang pula. Tak pasal-pasal dapat dosa kering. Tak ada pasal-pasal dapat dosa kering. Takut-takut apa ni? Takut-takut yang kita wera tadi hina kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Rosak akidah kita. Kerana apa? Kerana kita wera orang hantar lah. Orang hantar tak pasal-pasal. La ilaha illallah. Hak ni nak kena jaga. Sebab itulah kita kena jaga. Jaga apa? Tuan, ni zaman lah. Anak-anak yang duduk jauh balik. Janganlah mak ayah duduk kalut sangat suruh balik. Dia pilih dulu. Hampa duduklah sana, Ustaz. Jangan duduk kalut lagi lah. Pasal masa ni ayah pun seriak lah. Hang balik lagi aku pula mampu. Nampak tak? Anak buat balik virus. Buat balik-balik ayah pula tak pasal-pasal. Nampak tak? Dia buat balik nampak tak? Benda tak nampak. Dia tak nampak tuan-tuan. Buat balik kita pula kena pasal masuk ICU mati ayah dia. Pasal apa? Covid. Hang lah dulu. Pasal orang suruh bahan balik sangat. Mak hang lah. Dia telefon sampai teriak orang suruh anak balik. Rindu lah. Lama tak tengok cucu 6 bulan. Kan? Tuk pula pun. Balik kan tuk jalan. Nampak tak? Tak ni benda semua kena jagalah. Mudah-mudahan Allah peliharakan diri kita daripada apa? Daripada sebahagian orang yang menyebarkan. Ni, menyebar apa? Menyebar virus. Menyebar benda yang merosakkan. Sama ada virus ni virus Covid ataupun virus apa? Ni virus sosial. Zaman lah tuan-tuan. Fitnah, virus fitnah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bersangka baik. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita ruang yang ada ni kita manfaatkan insya-Allah. Isikan kuliah-kuliah kita di Masjid Surau. Sementara boleh kuliah. Dah tak boleh kuliah nanti kelang kabut pula. Betul tak? Sementara boleh main kuliah. Boleh main sembahyang, main lah. Dah tempat kita ni insya-Allah SOP kita ikut macam biasa. Tadi pun ada SB. Maklum kat saya tadi. Dia kata, Ustaz, tempat kita ni walaupun dah dibuka PKPP, kita sekarang duduk di mana? PKPP. Kita sekarang duduk PKPP. Jangan jadi terbalik, PKPP balik. Alhamdulillah. Sebab kawasan kita masih ada lagi kluster di Sungai Sebelang tu masih tinggi. Semalam pun ada lagi. Di Politeknik tempat persaringan orang-orang positif Covid. Tak situ. Hak ni hak yang gejala rendah. Hak gejala berat semua pergi hantar ada ustaz. Hak duk ICU pun ada. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita pakat-pakat jaga diri kita tuan. Saya pun jaga diri saya. Insya-Allah macam biasa lepas sembahyang Jumaat kita buat sembahyang hajat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan kita, mohon kepada Allah. Kalau ada di rumah, duduk di rumah pun sembahyang. Ambillah peluang sembahyang hajat, mohon kepada Allah. Ya Allah, jauh daripada wabak ini. Wabak apa? Wabak COVID-19 ini. Benda yang kita tak nampak. Sama-sama kita pakat jaga. Orang tak mahu syadab kita punya gaduk marah lah mesin ni. Nak kata macam mana? Ya nah. Kalau rasa yakin tak ada apa tapi tak, masing-masing punya hal lah. Mudah-mudahan yang pentingnya kita jaga untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa silap kata yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah kalau saya sendiri. Saya nak maklumkan sumbangan tabung masjid kita, iaitu pembinaan masjid kita dah 500,000 juta sekarang ni, iaitu keseluruhan lah. Saya nak maklum kepada semua anak qaryah kita. Dan sekarang ni peringkat kita dah akan naikkan banner. Kita tak nampak tu, naik papan tu dah naik dah. Sekarang ni kita tunggu dia print siap, lepas tu akan letak lah.
Jadi tuan-tuan nak nampak semua situ ada, nombor akaun, nombor telefon, semua ada. Pegawai-pegawai yang dilantik untuk buat pengurusan masjid. Dan setakat mana di pejabat sekarang kita masih lagi tunggu drawing selesai ke semua sekali sebab dia banyak, entah bukan selai dua. Jabat agama nak kena sign banyak. Jadi dah selesai semua dengan JKA, dengan pejabat daerah, dan insya-Allah kita akan bermulalah peringkat-peringkat seterusnya nanti sertakan serah perjalanan kuasa lah, insya-Allah akan menentukan. Cumanya sekarang ni kita masih lagi mengalu-alukan sumbangan jariah tuan-tuan. Tabung yang dekat tiang tu pun masih ada. Setiap sebulan sekali kita akan buka. Dan tuan-tuan nak tahu jumlah aja, tuan-tuan tengok dekat luar tu ada. Jumlah kutipan setiap kali kita buka dan keseluruhan jumlah ada kertas berwarna dekat luar tu. Kita letak. Mudah-mudahan sama-sama kita buat jariah. Sama-sama kita mencari pahala dan ganjaran si Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita bina masjid iaitu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali lagi terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan anak-anak qaryah kita yang tak mari itu tolong peringat-peringatlah. Peringat-peringatlah kat mereka. Mailah Jumaat. Jangan jadi alasan pula. Tak main Jumaat pasal apa? Covid, kata dia. Jangan jadi kebiasaan macam tu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat melakukan kebaikan untuk diri kita. Nasiru ala barakatillah. Aku razak Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا رسول الله أجمعين اللهم بركة من رزقتني فحما وبي سيدنا كبر من أمره اللهم اشفعنا بالبركة على في الحياة وبركة في الدنيا وفي الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولبيتنا ربنا ونصر ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.